Apa khabar anda semua? Cikgu berharap anda semua sihat walafiat. Hari ini, Cikgu Hafiz dan Cikgu Fung akan berkongsi ilmu tentang teknik menjawab kertas 2 perniagaan iaitu bahagian A dan bahagian B. Untuk pengetahuan anda semua, kertas 2 perniagaan merupakan soalan esei yang terbagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Hari ini, kita hanya fokus kepada bahagian A dan bahagian B sahaja. Marilah kita sekarang lihat kepada arahan. Arahan kepada calon bagi bahagian A ialah memilih 5 soalan daripada 6 soalan. Manakala pada bahagian B pula ialah pilih 2 soalan daripada 3 soalan. Dan sekarang kita lihat peruntukan markah. Bagi bahagian A ialah 50 markah, di mana setiap soalan ialah 10 markah. Jadi bermaksud 10 markah darab 5 soalan bersamaan dengan 50 markah. Manakala pada bahagian B pula ialah 30 markah. Setiap soalan ialah 15 markah. Iaitu kita gunakan 15 markah darab dengan 2 soalan bersamaan dengan 30 markah. Sekarang cikgu akan meminta anda semua untuk melihat peruntukan masa. Pengurusan masa adalah sangat penting bagi calon SPM perniagaan. Oleh itu, cikgu sarankan kepada calon memperuntukkan 65 minit bagi bahagian A. Jadi, 65 minit dibahagi dengan 5 soalan adalah persamaan dengan 13 minit setiap soalan. Manakala pada bahagian B pula, calon boleh menggunakan 40 minit untuk menyelesaikan soalan di bahagian B, iaitu 40 minit dibahagi dengan 2 soalan bersamaan dengan 20 minit setiap soalan. Saya betul-betul berharap calon SPM mengurus masa dengan sebaik-baiknya. Sekarang cikgu akan tunjukkan peruntukan soalan berdasarkan SPM 2018 dan 2019. Jika kita lihat bahagian A, soalan 1, 2 dan 3, soalan-soalan yang keluar adalah dari topik tingkatan 4. Manakala soalan 4, 5 dan 6, soalan-soalan yang keluar adalah dari topik tingkatan 5. Manakala pada bahagian B pula, soalan 7, 8 dan 9 adalah keluar dari topik campuran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan pada bahagian B pula juga ada soalan penyiraan. Seterusnya, saya akan berkongsi dengan anda panduan menjawab soalan esei. Berikut merupakan panduan ringkas yang boleh anda gunakan semasa menjawab soalan esei kertas 2. Panduan yang pertama ialah jawapan hendaklah berbentuk esei ataupun poin esei, iaitu esei pendek. Seterusnya, jawapan hendaklah selaras dengan jumlah markah yang diperuntukkan. Yang ketiga, markah yang diberikan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan panjang esei. Yang keempat, esei yang dihasilkan biarpun ringkas asalkan menepati kehendak soalan. Esei yang baik harus mempunyai fakta, huraian dan juga contoh mengikut kata tugas yang terdapat pada setiap soalan. Seterusnya, mulakan setiap fakta dengan perenggan baharu. Contoh, 8 fakta, jadi anda perlu menghasilkan 8 perenggan. Seterusnya, untuk soalan perbezaan, jawapan mesti dalam bentuk jadual perbandingan. Dan yang terakhir, untuk soalan persamaan, anda tidak perlu
buat dalam bentuk jadual. Seterusnya, saya akan menerangkan kata tugas yang biasa digunakan dalam soalan kertas 2. Berikut merupakan senarai kata tugas yang akan saya terangkan. Kita lihat kata tugas yang pertama, iaitu nyatakan, berikan, namakan. Kaedah penulisan bagi kata tugas tersebut ialah berdasarkan kepada fakta, iaitu anda perlu menyenaraikan fakta berdasarkan kepada kehendak soalan. Kata tugas seterusnya ialah jelaskan atau terangkan. Kaedah penulisan untuk kata tugas tersebut berdasarkan kepada fakta, huraian dan juga contoh jika perlu. Seterusnya, kata tugas huraikan. Kaedah penulisan untuk kata tugas huraikan, anda perlu menghuraikan dan juga perlu sertakan contoh jika perlu. Manakala kata tugas seterusnya bezakan, untuk kata tugas bezakan, anda perlu jawab dalam bentuk jadual perbandingan dan anda perlu masukkan fakta, huraian dan juga contoh jika perlu. Manakala kata tugas yang terakhir ialah hitungkan. Untuk kaedah kata tugas hitungkan, anda perlu memberi jawapan dalam bentuk kaedah pengiraan. Seterusnya, kita akan melihat teknik memahami soalan berdasarkan kata tugas yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kita lihat contoh 1. Nyatakan 4 kepentingan untung kepada perniagaan. Langkah pertama, kita kenal pasti kata tugas yang terdapat dalam soalan. Jika dilihat pada soalan tersebut, kata tugas yang digunakan ialah nyatakan. Seterusnya, kita gariskan kehendak soalan. Kehendak soalan tersebut ialah kepentingan untung. Seterusnya, kita perlu lihat markah yang diberikan pada soalan tersebut. Hal ini penting untuk kita selaraskan jumlah jawapan dengan jumlah markah. Seterusnya, kita akan lihat contoh jawapan bagi soalan 1. Untuk membantu pemeriksa, murid-murid boleh menulis kehendak soalan pada ruangan jawapan. Jika dilihat pada soalan tersebut, kehendak soalan tersebut ialah kepentingan untung kepada perniagaan. Jawapan yang pertama, membantu mengukur tahap prestasi dan hala tuju perniagaan, 1 markah. Membantu mengembangkan perniagaan pada masa hadapan, 1 markah. Meningkatkan imej perniagaan, 1 markah. Menarik pelaburan baharu, 1 markah. Manakala membolehkan perniagaan menjalankan tanggungjawab sosial, ini adalah jawapan backup ataupun jawapan untuk membantu menggantikan mana-mana jawapan yang salah untuk memastikan
murid-murid mendapat markah penuh bagi soalan ini. Seterusnya, kita lihat contoh soalan yang kedua. Jelaskan prosedur pendaftaran pemilikan perniagaan. Langkah yang pertama, kita kenal pasti kata tugas yang terdapat pada soalan. Jika dilihat pada soalan, kata tugas yang terdapat pada soalan ialah jelaskan. Seterusnya, kita gariskan kehendak soalan, iaitu prosedur pendaftaran. Seterusnya, kita lihat markah yang diberikan dalam soalan. Jika kita lihat pada jumlah markah yang diberikan, jumlah markah adalah 5 markah. Hal ini penting untuk memastikan jawapan yang diberikan selaras dengan markah yang telah ditetapkan, supaya kita tidak kehilangan markah dan untuk memastikan kita mendapat markah penuh bagi soalan tersebut. Seterusnya, kita lihat contoh jawapan bagi soalan 2. Murid-murid boleh membantu pemeriksa dengan menulis kehendak soalan pada ruangan jawapan untuk memudahkan pemeriksa memeriksa jawapan yang telah kita berikan. Untuk makluman murid-murid, jika soalan tersebut berkaitan dengan prosedur ataupun langkah, murid-murid perlu menulis satu persatu dan mengikut urutan yang betul. Kita lihat langkah yang pertama, pemohon perlu mengisi borang carian nama, 1 markah. Langkah yang kedua, pemohon perlu mengisi maklumat permohonan, 1 markah. Langkah yang ketiga, hantar borang kepada pendaftar perniagaan dengan menyertakan bayaran RM30 jika menggunakan nama sendiri, RM60 jika menggunakan nama lain. Manakala langkah yang keempat, mendapatkan borang D, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Jadi, kita lihat markah keseluruhan bagi soalan 2 ialah 5 markah. Seterusnya, kita lihat contoh yang ketiga. Terangkan peranan kerajaan pusat bagi menangani isu-isu berkenaan ekonomi dan perniagaan dari aspek perundangan, kewangan dan juga perkembangan aktiviti perniagaan. Langkah yang pertama, kita perlu mengenal pasti kata tugas yang terdapat pada soalan. Jika dilihat pada soalan tersebut, kata tugas ialah terangkan. Seterusnya, kita gariskan kehendak soalan. Kehendak soalan bagi soalan ini ialah peranan kerajaan pusat
bagi menangani isu-isu berkenaan ekonomi dan perniagaan. Seterusnya, kita lihat markah yang diperuntukkan. Jika dilihat, markah yang diberikan ialah 6 markah. Jadi, setiap aspek yang diberikan memerlukan 2 huraian untuk memastikan kita mendapat markah penuh 6 markah. Seterusnya, kita lihat contoh jawapan bagi soalan 3. Murid-murid boleh membantu pemeriksa dengan menulis kembali kehendak soalan pada ruangan jawapan. Jika dilihat pada soalan sebentar tadi, kehendak soalan bagi soalan tersebut ialah peranan kerajaan pusat dalam menangani isu berkaitan ekonomi dan perniagaan dari aspek perundangan. Peranan kerajaan pusat dari aspek perundangan ialah kerajaan pusat mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang berkaitan ekonomi dan perniagaan. 1 markah. Seterusnya, kerajaan pusat boleh mengubah undang-undang berkaitan dengan pendaftaran dan peraturan perniagaan, pelindungan pengguna dan juga pelepasan cukai. 1 markah. Jadi, untuk aspek yang pertama, markah yang diberikan adalah 2 markah. Seterusnya, aspek yang kedua iaitu kewangan. Kerajaan pusat membantu peniaga dengan menyediakan pelbagai sumber kewangan untuk memulakan atau memajukan perniagaan. Kerajaan pusat memfokuskan kepada pengusaha perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. 1 markah. Contoh agensi kerajaan yang menyediakan sumber pembiayaan ialah Majlis Amanah Rakyat MARA. Jika dilihat pada jawapan bagi aspek yang kedua, kita memberikan lebihan jawapan untuk membantu menggantikan mana-mana jawapan yang salah untuk memastikan kita mendapat markah penuh bagi soalan ini. Jadi, markah bagi aspek yang kedua ialah 2 markah. Seterusnya, aspek yang ketiga ialah perkembangan aktiviti perniagaan. Peranan kerajaan pusat dalam menangani isu berkaitan ekonomi dan perniagaan ialah dengan melakukan aktiviti promosi. 1 markah. Seterusnya, melakukan aktiviti latihan dan pembangunan. 1 markah. Dan yang terakhir, melakukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 1 markah. Jika dilihat pada aspek yang ketiga, jawapan yang diberikan merangkumi 3 markah. Namun, markah yang akan diperoleh untuk aspek yang ketiga hanyalah
2 markah sahaja. Jika digabungkan ketiga-tiga aspek tersebut, markah penuh bagi soalan yang ketiga ialah 6 markah. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar perkongsian ilmu daripada Cikgu Fung dan Cikgu Hafiz. Sekian saja, terima kasih.